Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat topik ke-9 iaitu fiber splicing and join. Okey. So untuk topik ini kita akan melihat kepada fiber splicing terlebih dahulu. Apa itu fiber splicing? So fiber splice adalah sambungan antara dua jenis fiber. Okey, di mana kita sambung secara fusion splicing ataupun secara mechanical splice. So fusion splice ni biasanya akan digunakan, kita akan menggunakan electrical arc ataupun heating kepada kedua-dua fiber yang nak disambung. Okey, so dia akan menyebabkan dia akan jadi lembut dan dia akan bersambung. Manakala mechanical splicing ni adalah kita joinkan antara dua fiber secara align. Maksudnya kita akan sambung atau kita menggunakan satu komponen yang akan membantu bagi menyambungkan antara dua fiber. Okey, jom kita lihat macam mana fiber splicing akan memudah carakan dalam splicekan dua fiber. Fusion splice. The process of joining two optical fibers by applying sufficient heat to melt the ends together to form one continuous strand of fiber. Kalau kita nampak splice ini sangat tak cantik, maka kita akan nampak loss yang sangat besar. Loss yang sangat besar. So itu menunjukkan bahawa splicing kita tidak elok. So bila loss dia sangat besar, dia akan menyebabkan data yang dihantar itu tidak smooth. So light propagate akan interrupt lah jika berlaku loss. Okey, so ini kita tengok. Tadi kita nak tengok kepada fusion splice. So kini kita tengok kepada mechanical splice. Mechanical splice. A temporary connection between two fibers using a small alignment device that incorporates an index matching gel to reduce surface reflection. Okay, kita mula-mula kali kita akan stripkan fiber tu, which is kita buang dia punya buffer. Okay, so kita buang dia punya buffer, kita tinggal bare fiber. So kita potong, kita clip the fiber, and kita akan nampak dia punya kita cleankan, lepas tu baru kita potong dia punya permukaan dia tu. Okay. Ini adalah salah satu komponen di mana kita menggunakan splice housing dia, dan di mana kita sambungkan, kita masukkan index matching gel di sekeliling dia supaya loss dia tu akan berkurang. Kenapa index matching gel tu dimasuk? Sebab dia akan menyamakan refractive index di dalam fiber berkenaan. So basically kalau kita nampak dia punya light itu pastru tu, kita nampak dia macam ada seperti bulatan, itu adalah disebabkan oleh Fresnel reflection. So di sini kita boleh lihat lah. So ini macam ni fusion splice. So ini adalah mechanical splice. So kita boleh beza kalau kita nak tengok dalam OTDR. Okey, so kat sini kita kena fahamlah, kalau kita nak jadikan nak splice, kita pastikan fiber yang kita splice itu mestilah smooth dan dia mestilah square end faces.
So untuk macam mana kita nak pastikan dia smooth tu, first kali kita kena ada tool yang kita panggil cleaver. So cleaver ni macam mana kita scribekan cleaver tu, sebab basically cleaver tu dia adalah tool dia menggunakan sama ada sapphire, diamond atau tungsten carbide. So kat sini dia akan potong glass tu supaya dia akan dapat dalam keadaan square end face. So kat sini kita nampak lah di mana bila kita potong, kita cleave fiber tu dia akan jadi square end face. Okay, so ini adalah contoh-contoh cleaver. Ada beberapa jenis cleaver. So kita kat sini kita ada one action cleaver, handheld cleaver, kita ada two action cleaver. Di mana two action cleaver ni dia boleh cleave dan sama dia sebagai fusion splicing tools. So, okay. So kat sini kita akan nampaklah macam mana kita akan cleavekan bare fiber tadi. Okay, so kat sini kita akan tunjukkan untuk cable preparation equipment apa yang kita perlu ada. So kita perlu ada splicing. Okay, so kat sini kita perlu contoh kat sini kita ada multi pack di sini. So ini akan preventkan crack atau fiber strain degradation. So kat sini dia akan allow skill free operation of factory fiber prep and field splicing application. So kat sini kita adalah fiber strip dia. So macam mana kita nak splice? So ini adalah kat dalam dia lah. So kita akan nampak dia ada dua elektrod di sini. Ada dua elektrod. So elektrod ni sebenarnya akan panaskan fiber ni. So dia akan menyebabkan dia jadi lembut. So dia akan bercantum. Dia akan menghasilkan kalau kat sini kita menggunakan single mode. Kalau di sini pun menggunakan single mode. So loss dia adalah kecil. Tetapi kalau sebelah sini adalah single mode dan sebelah sini adalah multi mode, maka dia akan menyebabkan high loss sikit lah, sebab multi mode ni core dia besar, yang single mode core dia kecil. So itu akan menyebab berlaku Fresnel reflection tadi. Macam tadilah Fresnel reflection. Okay, so kat sini kita akan nampaklah macam mana dia bertindak. So dia ada orang panggil V-curve untuk memegang fiber tu lah. Okay, so kat sini kita nampak ni sejenis yang electric arc fusion lah. So dia akan hit dekat situ. Okay, so macam ni lah kalau kita perasan macam mana permulaan dia akan splice. So first kali kita kena letak fiber ni, mesti jarak dia tu sedikit saja atau lebih kurang dalam 1 mm. Okay, so mesti di tengah-tengah ni jangan letak dekat sangat. Kita tak boleh letak dekat sangat dekat line ni sebab dia nak sambung antara dua fiber ni. Okay, so kita letak fiber yang dah square end face ni. Okay, bila dia dah letak, dia akan, elektrod ni akan keluarkan electric field. So di sini dia akan arrangekan smooth surface prefusion sebelum dia sambung. Selepas itu dia movement ni ataupun kita panggil V-curve tadi, dia akan move. So dia akan jadi lembut lah kawasan ni. Kawasan dia akan jadi lembut. So bila dia artkan lagi sekali, so dia akan bercantung. So kita akan nampak dia akan bercantung antara dua fiber. So basically kalau untuk yang single mode dia kecil je dalam 0.01 dB. Okay, kalau dalam multi mode dalam banyak ni lah 0.1 to 0.2 dB. Okay, ni antara fusion splicer lah, alat-alat fusion splicer yang kita gunakan lah. Ada yang boleh bawa dekat lapangan ataupun yang memang susah untuk diangkat, ada yang dekat lab je lah. Okay, so kita tengok macam mana dia start tadi yang kita tengok based on initial, based on the second step, third step and fourth step. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Kita akan jumpa pada part yang seterusnya.